iaitu HIV. HIV bermaksud Human Immunodeficiency Virus. Sekiranya ia tidak dirawat, ia boleh menyebabkan AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem imun badan, khususnya sel T, yang membantu sistem imun badan melawan sebarang penyakit. Kes pertama HIV yang dikesan di Malaysia adalah pada tahun 1986. Pada tahun 2018 sahaja, sejumlah 3,293 kes baharu yang dikesan di Malaysia. Setakat tahun 2018 juga, sebanyak 75,040 pesakit HIV yang mengetahui status mereka, dan daripada jumlah itu, sebanyak 41,430 pesakit HIV yang sedang menjalani rawatan. Sejumlah 43,843 kes kematian yang disebabkan oleh HIV dan AIDS di Malaysia setakat tahun 2018. Pengidap HIV ini sering dipandang serong oleh masyarakat sekeliling, khususnya di Malaysia, kerana mereka dianggap kotor dan digelar sampah masyarakat, disebabkan oleh mitos yang mengatakan bahawa HIV hanya boleh disebarkan melalui hubungan seks dan perkongsian jarum sahaja. Antara faktor berlakunya jangkitan HIV ialah hubungan seksual tanpa perlindungan dengan pengidap HIV positif, berkongsi jarum atau alat suntikan dengan pengidap HIV positif, pemindahan darah atau organ yang tercemar dengan virus HIV, mengalami kecederaan akibat tercucuk jarum yang tercemar dengan virus HIV dalam kalangan petugas kesihatan, dan akhir sekali, jangkitan dari ibu HIV positif ke anak dalam kandungan ketika kelahiran atau melalui penyusuan ibu. Seterusnya, masih wujud segelintir masyarakat yang mempunyai pandangan negatif terhadap pesakit HIV. Berikut merupakan kesan HIV kepada individu. Yang pertama, menyebabkan individu tersebut hilang selera makan. Yang kedua, suka menyendiri dan menyebabkan kemurungan. Dan yang ketiga, tahap kesihatan merosot dan boleh mengakibatkan berlakunya kematian. Seterusnya merupakan kesan HIV kepada keluarga. Yang pertama, menyebabkan keluarga disisihkan oleh masyarakat. Yang kedua, berlakunya perbalahan di antara ahli keluarga. Yang ketiga, aib keluarga akan tercemar. Yang terakhir adalah kesan HIV kepada negara. Yang pertama, kos rawatan yang tinggi untuk menyediakan infrastruktur perubatan dan tenaga pakar. Yang kedua, kadar kematian yang tinggi. Selamat malam dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cik Is, iaitu wakil daripada CTO Pekasih. Pada malam ini kita akan berkongsi dan bertanya soalan dengan Cik berkenaan dengan HIV. Di sini kami akan bertanya beberapa soalan, 5 soalan. Soalan yang pertama, lalunya siapakah golongan yang berisiko untuk mengidap penyakit HIV? Bagi saya, tak ada golongan pun sebenarnya yang akan dijangkiti HIV, because bagi I, HIV tu semua masyarakat tergolong. Cara jangkitan pun kita tahu kan. Tiada di sini, tiadalah golongan yang kata kelompok orang kata golongan LBGT adalah sumber daripada penyebaran penyakit tersebut. Okey, soalan yang kedua adalah tanya bagaimanakah cara untuk orang ingin membuat saringan HIV dan sekiranya mereka telah membuat saringan tersebut, identiti mereka tu dirahsiakan. Setiap
setiap klinik kesihatan, setiap hospital government dia ada buat ujian tanpa nama. So pelaksanaan setiap klinik is different. Sebab tu saya menubuhkan NGO ni untuk help the community. Satu, untuk help the masyarakat. I nak orang kata masyarakat and community tahu status kesihatan you all. You all punya perasaan of course akan dirahsiakan. Yes, kena buat temujanji. Seterusnya, soalan yang ketiga adalah sekiranya seorang itu sahkan positif, bagaimanakah rawatan selanjutnya? Sebab ujian saringan ada dua. Satu blood test, satu lagi repeat test kit. Blood test tu dia pakai antibody dengan antigen. Orang kata keputusan 100% lah sebab tapi ambil masa dah selama 3 minggu, sebulan lah. For repeat test itu ambil masa 20 minit tapi is 90%. Kena ada counselling. Baiklah, untuk soalan yang keempat, adakah pengidap HIV mempunyai harapan atau peluang untuk menjalankan kehidupan seharian mereka seperti orang lain? Bila you dah disahkan HIV tak ada buat rawatan, you akan pergi ke AIDS. Kalau you betul-betul konsisten about di rawatan dan you boleh jadi orang kata seperti orang lain. You juga boleh berkahwin dan mendapat zuriat. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, orang yang positif HIV, adakah mereka mempunyai ubat-ubat tertentu yang boleh diambil bagi membantu pengidap tersebut untuk teruskan hidup? Tu hanya ada berada di hospital kerajaan atau klinik kerajaan saja. Ubat tu banyak jenis. Ubat tu yang boleh mengurangkan pembiakan HIV virus dalam badan dan melemahkan dia. Tapi dia tak boleh mematikan virus tersebut. Serasa itu sajalah untuk sesi kita malam ni. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Is dan Suci untuk ditemu ramah. Okey. Kenapa masyarakat harus menerima dan bukan menyisihkan pesakit HIV? Tidak dinafikan, masih wujud segelintir masyarakat yang terlalu judgemental. Selain sering menghukum dengan melabelkan pengidap HIV sebagai pendosa dan mati adalah hukuman yang layak ke atas golongan ini. Jadi tidak hairanlah ramai kalangan pembawa virus berkenaan dibelenggu kemurungan dan menganggap ini sebagai daripada hukuman di atas kesilapan yang pernah mereka lakukan. Kita sebagai masyarakat yang prihatin haruslah memberi terapi sokongan yang melibatkan yang pertama adalah sokongan emosi, motivasi, hikmat nasihat dan perundingan. Dan yang kedua, memberi intervensi krisis. Dan yang ketiga, memberi kaunseling individu atau keluarga. Seterusnya, kita sebagai masyarakat juga perlu memberi sokongan sosial. Yang pertama adalah sokongan profesional. Contohnya, pakar perubatan, pakar psikiatri. Yang kedua adalah sokongan daripada keluarga. Dan yang ketiga adalah sokongan komuniti. Berikut merupakan fakta dan mitos tentang HIV dan AIDS yang patut semua tahu. Bagaimanakah HIV merebak? HIV mudah dijangkiti melalui sesetengah cecair badan seperti darah, air mani, air mazi, cecair rektum, cecair faraj dan susu ibu. Apabila bercakap mengenai cara penyebarannya pula, cecair ini mesti bersentuhan dengan lapisan mukosa atau tisu yang rosak atau disuntik terus ke dalam aliran darah. Terdapat pelbagai mitos yang sering kita dengar berkenaan jangkitan HIV. Tetapi, kajian telah membuktikan jangkitan HIV tidak boleh merebak melalui air liur, air mata, air kencing dan peluk. Jadi, kita tidak perlu terlalu risau kerana virus ini bukanlah sesuatu virus yang mudah untuk menjangkiti. Virus ini tidak dapat bertahan lama di luar tubuh badan manusia. Ia akan mati dengan cepat apabila cecair badan kering. Ia juga tidak boleh disebar oleh haiwan dan serangga. Di Malaysia, kerajaan menyediakan kombinasi 3 ubat antivirus dikenali sebagai terapi HART. Kerajaan menyediakan 2 jenis ubat antivirus secara percuma. Pesakit hanya perlu membeli 1 jenis ubat sahaja. Ubat antivirus boleh didapati di hospital kerajaan dan klinik kesihatan terpilih. Rawatan HIV atau AIDS juga termasuk. Pencegahan dan rawatan untuk jangkitan oportunis, nasihat mengenai pemakanan berkhasiat, rawatan penyakit kelamin dan kaunseling.